Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan izin, taufik dan hidayah kita dapat meneruskan lagi program tadabbur bertajuk kita di bawah tajuk akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan kepada ummah. Dan tajuk yang ketiga, caban daripada tajuk ini yang ada pada muka surat 26, iaitu akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ayat ini masih lagi membicarakan akhlak dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum, dan dari mereka, min tu makna sebahagianlah, wa minhum makna wa min ba'dihim, alladzina, orang-orang yang yu'dhuna, mereka selalu menyakiti. Kita terjemah selalu sebab Allah menggunakan yu'dhun, fi'il mudhari'. Di antara mereka orang-orang yang selalu menyakiti an-nabiyya, nabi. Itu itlaq lah. Mereka ni siapa? Dalam dalam kurungan itu disebut di antara mereka orang-orang munafik kan. Dalam terjemah di bawah itu, di antara mereka ialah dalam kurungan orang-orang munafik. Cuma dalam konteks ayat ni kita kena tengok juga. Kita tengok wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatun. Ayat sebelum tu, in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ni antara sifat-sifat munafiqin. Antara sifat-sifat munafiqin disebut bermula daripada ayat-ayat sebelum tu lagi banyak. Nanti kita tengok, mungkin kita akan buat tajuk khusus, tajuk mengenal orang-orang munafik, kita kata tak. Jadi kita akan tengoklah ayat-ayat ni kita akan ulang tengok balik, bukan ayat yang hari ni. Cuma nak cerita pada muslimin muslimat sekalian, maknanya ayat hari ni wa minhum alladzina yu'dhuni wa minhum ni, maknanya sebelum ni ada lagi tu minhum tu. Contohnya ayat 58, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in a'tu minha radu wa in lam ya'tu minha idza hum yasqutun. Ini perangai orang yang Allah tak suka kan. Di antara mereka yang mengajak engkau pada sedekah, dia bangkit pada sedekah. Kalau diberi, dia baru dia sokong. Kalau tak dapat hak dia, dia memang buat hal. Ini penyakit-penyakit yang kita akan bincang nanti di bawah tajuk khusus lah. Cuma nak ambil tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat Nabi dalam ayat ini. Wa minhum, di antara mereka, maknanya wa minal munafiqin. Okey, minhum kita tukar, kalau kita nak terjemah hum tu ialah al munafiqin. Wa minal munafiqin alladzina yu'dhun, mereka itu orang-orang yang sentiasa menyakiti Nabi. Ini kita tak tahu macam mana dia sakit Nabi, macam mana orang munafik menyakiti Nabi. Diterangkan antara sifat-sifat yang dilakukan oleh orang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa yaquluna huwa udhun. Ini di antara perangai orang munafik yang menyakiti Nabi. Dia kata Nabi uzun. Uzun ni apa makna? Uzun telinga. Makna telinga besar. Uzun maknanya Nabi ni dia dengar semua orang.
Nabi ni suka dengar, dia kata. Hak betul pun ya, hak salah pun ya, dengar belaka. Kan? Suka dengar. Suka dengar cakap orang. Ada gitu. Uzun maknanya Nabi ni telinga. Telinga maknanya apa? Uzunu yasma' kalaman nas. Telinga yang mendengar ritihan-ritihan orang. Kadang-kadang tak betul dia kata gitu. Lalu apa masalahnya kalau Nabi suka mendengar sahabat-sahabat dengar, siapa-siapa mari jumpa kat dia, dia cerita hal dia dengar, kan? Apa salahnya? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi, qul, suka mendengar itu udhunu khairil lakum. Kena buti situ, udhunu khairi lakum. Dia udhunu khairi ni telinga molek. Apa mana telinga baik? Nah, jangan udhunu khairun. Tak, kalau udhunu khairun telinga tu bagus. Ni udhunu khair, bukan telinga tu baik, tapi telinga yang mendengar kebaikan untuk kamu. Kan? Udhunu khairin idafah. Udhunu khairil lakum. Katakanlah, ya Nabi memang dia udhun, dia suka mendengar, tapi dengar benda-benda yang baik untuk kamu. Dia itu yu'minu billah. Udhunu khairil lakum yu'minu. Itu khabar tu, khabar. Yu'minu billah, dia beriman dengan Allah, dia percaya. Iman ni maknanya amana yu'minu, iman kan? Dia beriman dengan Allah. Wa yu'minu lil mu'minin, dia percaya. Dan yu'minu yang kedua ni makna percaya. Percaya kepada kata-kata orang beriman. Subhanallah, ini akhlak Rasulullah. Kalau sahabat cakap, dia tak kata kamu salah, betul kamu ni, tak. Kalau benar-benar orang mukmin, bila mukmin itu berkata, dia berkata daripada hati. Berkata daripada hati. Subhanallah. Kecuali munafik. Munafik dia tidak akan bercakap kecuali atas kepentingan. Munafik dia tidak akan bercakap kecuali atas kepentingan diri. Sebenarnya yang kita tengok dalam ayat, dia kata Nabi ni suka dengar benda betul, tak betul dengar belaka, dia kata. Dia kata, dia antaranya dia kata bab sedekah dalam ayat 57 tu. Dan di antaranya ayat mengenai apa lagi ayat-ayat yang sebelum ni, insya-Allah kita tengok nanti. Jadi orang mukmin ni Nabi percaya. Wa yu'minu lil mu'mini maknanya Nabi percayai orang mukmin. Dia memang dia suka dengar. Siapa mari pun dia dengar. Tapi orang mukmin dia yu'minu lil mu'minin. Dia dengar dan percaya kepada orang beriman. Subhanallah. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udhunu khair. Makna udhunu khair ni dia dengar untuk beri kebaikan kepada kamu. Kumpul maklumat-maklumat macam kita kata ayah lah, dia dengar, dia tak marah kat orang, dia dengar belaka. Dengar okey. Dengar gini. Okey. Lepas tu dia kumpul apa yang dengar, yang ni baik, ada guna. Tak, yang ni buruk dia buang. Adakah mendengar macam itu satu kesalahan? Tak, kata Allah, udhunu khairil lakum. Makna telinga baik. Biasa tak orang Melayu cakap gitu, mulut telinga baik dia. Nah, suka dengar benda-benda, tapi hak baik pakai, hak buruk buang. Sebab apa jadi gitu orang udhunu khairil lakum ni? Sebab dua. Pertama, yu'minu billah, kerana dia tu seorang yang kenal Allah, beriman dengan Allah. Yang kedua, dia tidak ada clash sesama mukmin. Tak ada aku tak percaya kamu, tak ada isu tu. Mukmin ni mukminah. Jadi kita nak lahir orang yang macam ni dalam masyarakat kita. Bila sebut tu, kita tak ada jenis main, jenis suka, ialah dalam situasi tertentu tu dia orang Kelantan kata bekok sama.
Tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Main backup je dia. Nah, backup tahu tak makna seluruh lah. Juk. Juk je dia. Tak boleh juga. Dia masa-masa je juk. Nabi juk benda penting. Dia kata, makcik ni, dia backup dia juk. Makcik ni tak boleh masuk syurga. Sebab apa Rasulullah? Orang tua tak ada dalam syurga. Backup juk, tapi juk yang benar. Sebab dalam syurga tak ada orang tua. Dah, makcik jadi muda balik, umur 33 tahun. Tak ada, kecup perut dia kata makcik tak boleh masuk syurga. Backup lah tu. Tapi backup yang berseluruh, yang boleh, yang benar. Jadi Nabi SAW dituduh oleh orang munafik, dia jenis dengar semua orang. Tapi Nabi itu udhunu khairil lakum. Buktinya yu'minu billah, dia tak nipu, dia beriman dengan Allah sebab Allah tak suruh nipu. Yang kedua, wa yu'minu lil mu'minin, dia percaya. Maknanya yu'minu yang kedua tu makna percaya kepada kalamil mu'mini, ucapan orang mukmin. Dan dia juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatun. Qul rahmatun itu dia waw itu ataf kepada udhunu khairi. Huwa udhunu khairil lakum. Huwa rahmatun lil ladzina amanu. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangkan rahmat kepada orang-orang yang mereka itu telah beriman di kalangan kamu. Allahu akbar. Dahlah dia beriman, dia percaya kepada kita. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kita adalah rahmat. Kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat apa tu? Prof masuk ayat ni ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cik Wa ma arsalnaka. Anda tak ingat ayat apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada sekalian penduduk alam. Jadi di sini betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendengar dia seorang yang beriman pada Allah dan dia percaya kepada ucapan orang yang beriman. Ini penting sangat kalau kita betul-betul memahami ayat ni. Kita seronok hidup kita tengok sahabat kita cakap susah masalah. Dengan dia nasihat kita susah masalah. Sebab dia tidak akan keluar daripada kosong. Dia keluar di atas nilai. Baik. Nah, maknanya di sini udhunu khairil lakum, yang kedua wa rahmatun. Nabi ini telinga baik, maknanya dia dengar untuk kebaikan kepada kamu, kepada orang Islam, kepada umat dia, dan dia membawa rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dia ikat tu, wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Dia ikat li itu maknanya takhsis, laisa lil ammah, li takhsis. Makna rahmatul lil ladzina amanu, dapat rahmat daripada Rasulullah mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat akhirat. Habis tu maknanya Allah jawab kepada orang yang menyakiti Nabi, yang mengatakan Nabi itu uzun, telinga besar, suka dengar benda-benda yang tak patut. Lalu Allah jawab dua, uzunu khairil lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'mini, satu, wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dua. Nah, sebab apa dia kata minkum? Sebab ada di antara orang beriman di kalangan kamu tu ada yang beriman tidak lengkap. Beriman tidak lengkap. Sebab tu kata minkum. Dia tak lengkap ni dia ada tiga kan iman, qalbi, qauli, fi'li. Ada yang beriman tidak sempurna. Kalau munafik dia tak sama hati dengan kata-kata. Kalau
iman fasik, iman yang hati bagus, kata-kata bagus tapi buat tak. Jadi yang mendapat rahmat daripada Allah ialah orang yang beriman pada qalbi qauli fi'li. Qalbi qauli fi'li. Itu satu dari sudut kedudukan orang-orang munafik. Dari sudut kesan bersifat dengan sifat munafik kepada mereka, apa dia? Walladzina yu'dzuna Rasulullah. Walladzina yu'dzuna Rasulullah. Dan orang-orang yang sentiasa menyakiti Rasulullah. Dia ulang macam tadi kan. Ulang ni dia bukan sebab ulang ayat yang sama, tetapi ini dia sudut balasan. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesannya apa? Lahum azabun alim. Untuk mereka azab yang pedih. Kenapa Allah gunakan lahum azabun alim di sini? Tak bolehkah Allah kata walladzina yu'dzuna Rasulullah azabun alim? Cukup dah kan? Walladzina yu'dzuna Rasulallahi azabun alim. Sebab walladzina yu'dzuna Rasulullah subjek, azabun alim predikat khabar, dah cukup. Tapi kenapa ditambah lahum? Maknanya azab ni walaupun kita takut, tak akan kena kepada kita yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, dan kita saling mempercayai sesama kita. Tidak akan dikena. Sebab azab yang pedih ini lahum, untuk mereka sahaja. Siapa mereka itu? Alladzina yu'dzuna Rasulullah. Sebab itu kita kena happy juga dalam hidup kita ini bila bersama Islam, kan? Happy dengan Islam. Sebab Islam ini menjamin kesejahteraan kepada kehidupan dan kematian kita dan kehidupan akhirat kita. Kehidupan dunia, kematian dan akhirat kita. Seronok. Boleh ha? Ana kalau baca jumpa ayat macam ni rasa senyum kan. Sebab dia kata lahum. Aku tak nak. Kok mana pun tak nak kan. Doa yang didoa oleh imam tadi, ya Allah, kan? Imam tadi tu bukan sebarangan tu. Imam yang orang kata sanak dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan guru kepada imam-imam kita, Jadi oleh kerana masjid yang dia imam tidak dapat salat orang luar, dia datang kat sini, kan? Masjid ni imam masjid Arab tu, masjid Arab. Idaman. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kepada kita orang-orang hebat mengelilingi kita. Kita kena ingat ayat yang kita baca semalam tu. Kehebatan satu-satu taman kampung itu kerana dua. Dan ayat, tengok balik ayat semalam, ayat 33 surah Al-Anfal tu kan. Ada dua sebab kita akan selamat. Pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Masyarakat itu tidak akan diazab oleh Allah wa anta fihim. Engkau ada bersama mereka. Jadi Rasulullah tak ada, tetapi orang-orang yang mengambil daripada Rasulullah itu ada bersama kita. Macam imam tadi kan, orang yang ambil ilmu daripada Rasulullah, daripada sahabat, sanak dia tu cukup kuat. Kita baca pun rasa gemetar. Kita baca juga tak rasa gitu, dia baca kita rasa gitu. Kita rasa tahulah saya mungkin kita tak perasan, kita tak kenal mungkin, kan. Yang kedua, antara punca sesebuah masyarakat itu selamat, tidak diazab oleh Allah, ialah wahum yastaghfirun, mereka sentiasa istighfar. Ana rasa macam berminat kita wujudkan kumpulan-kumpulan
apa ni, dia panggil zikir kan, ahli zikir, buat kumpulan zikir. Sebenarnya halaqah Quran ni pun dah zikir dah, tapi kita kata ada masa-masa kita berzikir, kita ada program. Sebab Allah kata wahum yastaghfirun. Macam mana betul istighfar dalam satu kumpulan? Nanti tuan-tuan kalau ada pandangan boleh bagi ya. Baik, habis itu ayat hari ini kita tengok kesimpulan daripada ayat hari ini ialah masalah orang munafik ni jangan bimbang. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka, dan kita kena faham bahawa dua perkara yang dibawa oleh Rasulullah, iaitu Nabi dengar perkara-perkara yang baik untuk kita, dan kedatangan Nabi adalah rahmat. Jadi bagi pihak kita macam mana ayat ni untuk kita nak amal? Pihak kita gini tuan-tuan, ana faham daripada udhunu khairil lakum yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin ni, ana cadangkan kita ini untuk kita tenang hati kan. Kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai pemimpin, biarlah suka mendengar. Biarlah suka mendengar. Jangan pilih orang nak dengar. Kalau kita tak sebulu, kita tak nak dengar dia cakap. Ya, tak sebulu tak sebulu. Tidak sealiran. Dia cakap tak saya dengar. Dengarlah. Kumpul dan nilai dengan ilmu. Kita punya mizan kita untuk nilai ialah beriman dengan Allah, percaya sesama orang yang beriman. Itu kita punya neraca untuk nak, dan kita kena niat dalam kita mendengar itu, aku niat nak beri kebaikan kepada orang-orang yang layak mendapat kebaikan, dan nak tinggal, tidak nak ikut orang-orang yang tidak baik, yang mungkin dia bercakap kita dengar dia nampak macam nipu tu. Kita tak payahlah berurusan dengan cara yang lain, yang berurusan yang lama dengan dia. Dengar sajalah, lepas tu terima kasih kan. Tak payahlah orang kata panjangkan. Dengarlah. Ini di antara benda yang baik, kita dengar untuk kebaikan. Habis itu ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita berhenti situ. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu satu package, satu ayat. Ayat yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Ayat yang ketiga, harisun alaikum. Ayat yang keempat, bil mu'minina raufun rahim. Kalau kita nak buat ayat kelima boleh. Kita kena buat gini. Bil mu'minina raufun, lepas tu bil mu'minina rahimun. Dia ada 5 perkataan yang menjadi akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dia itu rasulun min anfusikum. Yang kedua, dia azizun alaihi ma anittum. Yang ketiga, dia harisun alaikum. Yang keempat, bil mu'minin rauf. Yang kelima, bil mu'minin rahim. Sebab apa kita tak boleh tak kita baca harisun alaikum bil mu'minin? Boleh tak? Raufur rahim. Itu mungkin boleh, tapi tak clear. Tak clear makna, susah makna. Sebab kita nampak dari sudut akhlak ataupun sifat-sifat Nabi jelas gini. Jelas begini. Tadi pun dia sebut yu'minu lil mu'minin tu. Wa yu'minu lil mu'minin. Jadi sini bil mu'minina raufur rahim. Makna ni ayat lengkap tu. Bil mu'minin dia panggil jumlah syibih jumlah. Syibih jumlah ni kita mula dengan ayat ikatan dulu. Kita kata dengan orang-orang yang beriman
Nabi tu rauf. Dia seorang yang rauf. Apa makna rauf? Seorang yang amat menyantuni. Dengan orang-orang mukmin, dia sangat santuni, sangat percayai. Maka sesuailah dengan ayat wa yu'minu lil mu'minin. Dia sangat menyantuni. Dan yang kedua, sifat Nabi bil mu'minin rauf, rahim. Dengan orang mukmin tu dia rahmat sangat. Dia kasih, dia sayang sangat. Kita sejauh mana sesama kita? Adakah grup-grup di antara kita yang beriman? Tak boleh. Tak boleh. Ini kerja Haji Ahmad dan grup untuk nak santuni ahli qaryah. Ustaz Hadi. Santuni ahli rahim. Kita kena sayang semua orang beriman. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kadang-kadang kita sedap baca harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ada kali itu ada orang baca gitu, tapi tidak begitu jelas. Bagi saya ikut pandangan yang mengatakan maknanya bil mu'minin khabar, raufur rahim mubtada. Bil mu'minin khabar muqaddam, dia panggil khabar dulu. Makna predikat dulu baru subjek duduk di akhir. Jadi raufur rahim bil mu'minin. Kemudian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok daripada awal laqad ja'akum. Ayat ini datang dalam bentuk khabari, berita dalam bentuk confirm. Laqad ada dua adatul taukid. Dua adatul taukid. La dengan makna sungguh-sungguh, qad dengan makna sungguh-sungguh. Ataupun tiga ada taukid. Tiga kat mana? Fi'il madhi. Ja'akum. Ja'a past tense. Sedangkan standard ialah standard Nabi kita sentiasa berada dengan kita. Standard present tense, continuous kan. Tapi dia guna past tense. Setengah ulama bahasa mengatakan ini juga taukid, ini juga confirm. Jadi tiga confirmation seronok kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum, siapa yang datang pada kamu wahai umat akhir zaman kita? Rasulun, seorang rasul. Rasulun tanwin tu kita boleh letak rasulun ay rasulullah. Kita letak Allah. Rasulun ay rasulullah min anfusikum ay min jinsi anfusikum. Min jinsi anfusikum, dari jenis manusia. Dari jenis manusia, bukan malaikat. Satu, dia rasul yang datang di kalangan kita. Kita boleh berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak komunikasi dengan Rasulullah? Sallu ala nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita pun selawat tiap hari, kita selawat pada Nabi. Bila kita selawat? Dalam sembahyang, dalam tahiyat. Selawat wajib, rukun hidup, rukun salat, selawat ke atas Nabi dan selawat ke atas keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Gitu. Yang kedua sifat Nabi di sini ialah azizun alaihi. Rasa aziz, ya terima pada situ. Seorang rasul dan kamu sendiri, dari kalangan muslim, berat terasa olehnya penderitaanmu. Subhanallah. Berat. Nabi rasa tertanggung beban yang ditanggung oleh umat. Cuba tengok tuan-tuan ayat 30 surah Furqan. Ayat 30 surah Furqan. Nabi, perasaan Nabi, cuba tengok. Surah Furqan ayat 30. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi dalam ayat 30 surah Furqan dia kata apa? Apa dia tuan-tuan dia kata?
antara sifat orang kata Nabi ni cakna lah kepada kita. Persuat apa? Jumpa dah? Anda tak jumpa? Furqan. Allah Akbar. Tiga 62. Okey. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. Rasul pernah merintih, kita terjemah di sini waqala ar-rasul, Rasulullah merintih. Kenapa kita terjemah waqala dengan merintih? Kita tengok ayat selepas pada tu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Dia guna ya Rabbi, dia tak kata ya Allah, dia tak kata ya Allahumma, dia tak kata Allahumma. Ya Rabbi, wahai Tuhan, Engkaulah yang buat surah bahan simpanan. Hak ni hak Nabi takut sekali. Mahjur daripada hijrah. Hajara yahjur mahjur, isim maf'ul. Maknanya berpisah. Terima kitab Allah Quran ni sebagai rukun iman, kan? Tapi simpan. Okey. Yang ni yang Nabi takut. Inilah maknanya azizun alaihi ma'anittum. Antara makna azizun alaihi ma'anittum, Nabi ni terasa berat, bimbang, berat terasa olehnya penderitaanmu. Kita akan derita kalau kita berpisah dengan Quran. Derita. Sebab dia adalah jalan petunjuk kepada kita. Nabi kata, Ya Rabbi inna qaumi ittakhazu, mereka ni ambil dan terima hadzal Quran, tapi terima dalam bentuk mahjurah, dalam bentuk tak cakna dia. Kata ulama, dua makna di sini. Yang pertama, mahjur maknanya dia tak baca, simpan kat rumah gitu je. Yang kedua, dia baca tetapi dia tidak faham dan tidak beramal dengannya. Oleh sebab itu, ana cadangkan kepada semalam pada muslimat bahawa kita kena tahapkan pengajian Al-Quran ini. Jangan kita faqih pada baca tetapi pada makna kita tidak faqih. Oleh sebab itu, antara perkara yang kita buat hari ini sekarang ni adalah penambahbaikan daripada tadarus yang muslimat dah buat tu. Kita dah ada dah sebenarnya. Cuma kalau secara talaqi itu mungkin kita talaqi kepada faham juga. Ni pun talaqi dah, cukup dah rasanya. Okey itu. Itu azizun alaihi ma'anitum. Yang ketiga, harisun alaikum. Haris itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Haris macam mana nak terjemah? Haris. Haris ni maknanya dia jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Haris. Antara sifat haris yang disebut oleh Syafi'i, hirsun. Lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun. Hirs maknanya kesungguhan yang tinggi, semangat yang tinggi. Hirs. Nabi ni haris, seorang yang bersemangat tinggi untuk melihat kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini kita boleh ambil lah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah bil mu'minin. Itu anak kata bil mu'minin ini dia jumlah lain.
bil mu'minin raufur rahim, kita dah cerita tadi. Ada 5 lah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan nak tengok ayat selepas pada tu, ada ayat terakhir sekali, dia itu melibatkan fa in tawallau, kalau mereka itu tawallau, berpaling daripada mengikuti Nabi, maka Nabi diajar hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa tu? Hasbiyallah 1, la ilaha illahu 2, alaihi tawakkaltu 3, wa huwa rabbul arsyil azim 4 rangkap yang perlu kita fokus. InsyaAllah dia ada tajuk, melibatkan tajuk khusus ini insyaAllah. Wallahu a'lam, kita berhenti setakat tu untuk hari ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.